به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله على بركة الله. ربي يسر يسر ولا تعسر ولا تمن بالخير. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Apa kabar dan selamat petang sedang beruntun tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat ayahanda bonda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
Pertama, selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita dapat bersua sekali lagi di dalam tilawah interaktif sahabat Al-Quran #Tisa di page Ustaz Ilyas Ismail pada petang ini di dalam segmen Sembang Tajwid. Sembang santai tapi sampai, sembang santai ianya berilmiah, mudah-mudahan beroleh manfaat di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan puan, sebelum kita mengorak langkah ke arah yang kata lebih mendalam lagi tuan-tuan puan, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita pada petang ini dirahmati dan juga diberkati akan perpisahan kita selepas ini, dan mudah-mudahan kita dikurniakan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertemuan kita pada petang ini juga dan juga pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita mulakan ia terlebih dahulu dengan bacaan umul kitab. على هذه النية وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل حاجاتنا بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan puan, selesai bacaan surah Al-Fatihah bagi memulakan pertemuan kita pada petang yang berbahagia ini insya-Allah tuan-tuan puan. Dan mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan puan, di ruangan komen pada petang ini tuan-tuan puan, insya-Allah kita akan bersama Encik Said Mahizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan sharing Puan Siti Zawiyah, alhamdulillah. Daripada Puan Siti Zawiyah Razwan, alhamdulillah. Daripada Encik Said Mahizan, dan sharing terima kasih Encik Said Mahizan. Puan Mahani Muhammad Syah darinya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca pelan-pelan, share laju-laju, tu dia. Baik Puan Mizan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah beri kesembuhan pada sahabat-sahabat yang sakit dan diberikan keberkatan dalam hidup kita semua, amin ya rabbal alamin. Okey, dan seterusnya Puan Siti Zawiyah. Okey. Baik, Puan Siti Zawiyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengan doanya semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya daripada sekejap, ada masalah teknikal kita di sini. Baik, kita tuan-tuan sedang beronton dan mulakan Allah. Okey, baik. Okey, baik, tak masalah. Bukan kecil itu. Okey, Puan Siti Zawiyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doanya semoga semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Okey, Puan Asma Aliana Nabiyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ustaz dan juga keluarga, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anda juga beroleh dengan apa yang didoakan. Baik, dan Syah, terima kasih Puan Mizan Ugu. Puan Maskana Abu Bakar, waalaikumsalam, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Siti Rokayah Ali, Puan Maskana Abu Bakar, Puan Siti Zawiyah Razwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Mahmad, Puan Yati Hamid, Puan Siti Jamilah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, semoga petang ini semua sentiasa ceria bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala setiap masa dengan berkat Al-Quran yang penuh hikmah, amin ya rabbal alamin. Haja Cik Su, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nurani Sai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Asma Aliana Nabiyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dalam naungan kasih sayang Allah hendaknya, amin ya rabbal alamin. Baik, dan sharing terima kasih Puan N Hanis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Puan Nur Muhammad, dan sharing Puan Zainab Zarzar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Hayati Sulaiman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonda Itun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Salma, Puan Cikgu Salma, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan puan sedang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada petang ini tuan-tuan puan, secara ringkasnya tuan-tuan puan, kita akan sama-sama membahaskan, kita akan sama-sama mengupas, kita akan sama-sama membincangkan
Okey, makhraj dan juga sifat, iaitu makhraj huruf dhal dan juga sifat huruf dhal. Seperti biasa, pertama kita akan bahas tentang makhraj, dan kemudian yang kedua kita akan bahas tentang sifat dia. Ayahanda bonda sedang beronton tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak lihat huruf dhal. Huruf dhal yang kadang-kadang kita tersilap dari segi sudut pertuturan, tersilap dari segi sudut mana kita menyebut huruf dhal itu. Okey, so pada petang ini kita bawakan huruf dhal, iaitu makhraj huruf dhal. Okey, mudah saja makhraj huruf dhal, ingat sampai bila-bila. Di mana makhraj huruf dhal ini? Makhraj huruf dhal iaitu hujung lidah. Okey, hujung lidah. Okey, dikeluarkan sikit. Ini untuk bagi mudah faham. Okey, dia punya, kalau dalam kitab dia punya perbahasan dia lain. Cuma kalau saya nak bagi tuan-tuan ayahanda bonda perempuan faham. Okey, hujung lidah dikeluarkan sedikit. Okey, bermakna hujung lidah tu keluarkan sikit. The. Kalau dia punya perbahasan dalam kitab-kitab tajwid, okey, hujung lidah, yang atas ni nak bagi faham ya. Saya gariskan dulu. Okey, yang atas ni nak bagi faham. Yang atas ni dalam kurungan nak bagi faham. Saya tulis dulu. Nanti orang kata saya mana-mana tak. Okey. Tapi yang bawah ni, ni yang betul. Hujung lidah. Okey, hujung lidah ditekan ke gigi kacip sebelah atas. Okey, yang ini dalam kitab. Yang ini huraian dalam kitab. Ayahanda bonda muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang ini huraian dalam kitab yang bawah. Okey. Kenapa dia? Okey, huraian dalam kitab yang di bahagian bawah. Okey, huraian dalam kitab, kalau kita buka kitab tajwid dalam bab makhraj huruf disebut hujung lidah ditekan ke gigi kacip sebelah atas. Ini dalam kitab. Okey, perbahasan di dalam kitab. Huraian di dalam kitab. Manakala yang atas ni hujung lidah dikeluarkan sedikit adalah huraian daripada saya untuk nak bagi faham. Untuk nak bagi faham di mana bagaimana hujung lidah tu yang dikatakan ditekan ke gigi kacip sebelah atas. The. So kita keluarkan sikit hujung lidah. Kalau hujung lidah tu tak dikeluarkan, maka tidak akan lahirlah sebutan huruf dhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Imam Yaakob, mudah-mudahan sihat ndaknya. Baru lepas kemo katanya. InsyaAllah kalau tak ada para perintah petang ni dah boleh keluar hospital. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk Puan Imam Yaakob, sahabat Al-Quran kita, ahli keluarga Tisa kita juga. Baik Puan Zainab Ansir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Alimah Ali, baik, dan sharing Puan Hayati, makcik hati kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Puan Salibatul Salamiyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, alright. So makhraj huruf dzal dalam kitab, bukalah kitab ke mana pun, buka kitab mana-mana akan disebut perbahasan yang bawah ni. Okey, iaitu hujung lidah ditekan ke gigi kacip sebelah atas. So bila kalau kita hujung lidah ditekan ke gigi kacip sebelah atas, kok mana ya? So saya keluarkan satu statement yang ni saya letakkan ni, yang ni saya katakan nak bagi faham ni, iaitu hujung lidah tu tadi dikeluarkan sedikit. Dikeluarkan sedikit. Keluarkan sikit hujung lidah tu. Kalau tak keluarkan hujung lidah, dia tak akan jadi huruf dzal. Itu huruf dzal. Huruf apa? Huruf dzal. Tapi bila baris atas tak bunyi dzal lah, dia bunyi za, zi, zu. Tu huruf dzal ni. So dalam kitab, dalam kurungan ni saya tulis yang kedua ni. Okey, saya tulis nombor 1.
Nombor 2. Okey. Nombor 1, saya nak bagi ayahanda bonda, tuan-tuan puan faham. Huruf zal ni macam mana sebutan dia. Kita keluarkan sikit. Kalau dalam kitab, perbahasan dalam kitab, penerangan dalam kitab, hujung lidah ditekan ke gigi kacip sebelah atas. Itu perbahasan dalam kitab. Ayahanda bonda muslimat yang dimuliakan Allah. Saya pernah guna bahasa ni. Guna bahasa kitab lah. Saya kata hujung lidah ditekan ke gigi kacip sebelah atas. So dia pun ada fikir macam ni, tekan. So kita katakan keluarkan sedikit hujung lidah tu. Okey, ukuran hujung lidah tu nak keluar ke mana? Nak keluarkan berapa banyak? Tak kisah pun ayahanda bonda muslimat yang dimuliakan Allah. Dia keluar sikit je. Nak kira 0.5 ke 0.4 ke, nak kira 1 kaki ke, nak kira 1 inci ke keluar lidah tu pun. Kalau keluar 1 kaki panjang sangat kan, tu bedaah namanya. Okey, yang kita nak fokuskan kat sini adalah keluarkan hujung lidah tu. Hujung lidah kita, kan tangan kita ni gini. Kan, ni tangan kita ni ibarat macam lidah lah. Hujung lidah yang ini. Ni hujung lidah. Jari hantu ni hujung lidah. Okey, hujung lidah. So, hujung lidah ni kita nak keluarkan sikit di antara gigi atas dengan gigi bawah. Keluarkan. Lepaskan suara. Zal. Zal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Azura Wahab, Ustaz Azura. Okey, semoga semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maaf lewat bahagia boleh makan Ustaz, tidak menjadi masalah. Puan Siti Azana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jangan keliru tau. Statement saya yang pertama dengan statement yang kedua. Okey, statement saya yang pertama tu bahasa atau penerangan nak bagi ayahanda bonda mudah faham. Tu yang saya tulis dalam kurungan tu, nak bagi faham. Statement yang kedua adalah huraian dan juga keterangan daripada kitab. Okey, Allah salam. Okey, daripada kitab. Kalau yang kedua ni memang dari kitab. Buka kitab, hujung lidah ditekan ke gigi kacip sebelah atas. Ni dalam kitab lah, huraian dalam kitab. Yang atas ni statement saya sendiri. Nak bagi mudah ayahanda bonda, tuan-tuan puan faham. Huruf zal ni kena keluar lidah rupanya. Kena keluar lidah. Dia 3 huruf yang keluar lidah. Hujung lidah dikeluarkan. Iaitu huruf zal, huruf tha, huruf dha. Huruf zal, huruf tha, huruf dha. Ni 3 huruf keluar daripada hujung lidah. Cuma petang ini kita nak bahas huruf zal. Huruf tha dah bahas dah. Huruf tha pada pertemuan kita yang lepas kita dah bahas dah. So petang ni kita nak bahas huruf zal. Alright? Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Okey, selesai bab makhraj huruf. Okey, ada apa-apa persoalan ayahanda bonda sidang penonton yang dimuliakan Allah? Okey, baik. Mungkin ada tertanya-tanya, kalau lidah duduk dekat dalam dia jadi huruf apa Ustaz? Kalau kata huruf zal, ni. Jangan terkeliru huruf zal dan juga huruf zai. Ni dia. Huruf zal dan juga huruf zai. Zai. Jangan zai. Biasanya orang akan terkeliru huruf zal ni dia akan jadi huruf zai. Zal dia akan pergi pada huruf zai. Contoh, a'udzubillah, lidah duduk dekat dalam. Kalau lidah duduk dekat dalam dia jadi huruf zai. Ni lidah duduk dalam. Lidah duduk dalam. Okey, yang ini lidah duduk luar. Okey. So yang ini lidah duduk dalam, lidah duduk luar. Yang ada bonda mesti dah beronton yang dimuliakan Allah. Huruf zal. Beza tau huruf zal dengan huruf zai. Kita letak lidah kat dalam memang tak jadi huruf zal, dia akan jadi huruf zai. A'udzubillah tu. Dia kalau huruf zal ni dia pelat-pelat. A'udzubillah. Dia pelat-pelat sikit. Dia manja-manja gitu. Dia pelat-pelat. Dia lebih kurang. Okey, tu huruf zal. Yang kita nak bahaskan yang ni. Yang ni tak nak. Okey, yang ni kita tak nak bahaskan dulu. Yang ni kita pertemuan akan datang kita akan bahas. Okey, lepas zal, ra, zai barulah kita jumpa dia. Tapi petang ni kita nak fokus, kita perkasa sebutan huruf zal, makhraj ni dekat mana, kemudian apa sifat dia. Baik, selesai. Okey, so lidah duduk luar. Lidah duduk luar dia ni. Huruf zal. Okey, kat mana-mana saya belajar semua bagi cara sama dengan ustaz, mudah faham. Yalah. Dan kita
Zai desirannya kuat. Ya, kalau zai ni dia ada desiran. Zal tak ada desiran. Sebab tu zai kalau mati, okey, kita matikan huruf zai. Az, dia ada desiran. Huruf zal kalau mati ada desiran tak? Az, 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 az. Dia tak macam huruf zai. Az. Itu. Az, zai dia akan ada sifat safir. Sifat safir dia. Zal tak ada sifat safir. Tu dia. Itu perbezaan dia. Huruf zai ada 6 sifat. 6 sifat. Huruf zal ada berapa sifat? 5 je sifat dia. Ayahanda Mas Tahir Sayuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So perbezaan di antara huruf zal dan juga huruf zai. Dan kita tak nak orang pening-pening sebab kita nakkan orang baca Quran dengan baik. Sebab tak semua orang berkelapangan untuk bertalaki. Sebaik-baiknya kena bertalaki. Dia memang kena bertalaki lah. Baca Quran ni kena talaki. Sebaik-baiknya kena talaki. Okey, dan bila mana kita baca seorang-seorang tu sebenarnya, kita baca seorang-seorang itu yang akan menjadikan kerisauan. Dan di saat bila mana huruf zal dan juga huruf zai kita tak boleh nak membezakan, maka jadilah huruf zal ini jadi huruf zai. Bila mana dah bertukar jadi huruf zai, so jadi tak jadi apalah, berubah makna. So kena hati-hati. Okey, kena hati-hati. Sebab tu saya tulis zai lidah duduk luar, zai lidah duduk dalam, zal lidah duduk luar. Okey, tu kena bezakan. Huruf zal dan juga huruf zai kena bezakan. Dari segi sudut desiran beza. Kalau zai az itu zai, dia ada desiran. Yang dikatakan sifat safir. Okey, baik, selesai. Kita pergi terus pada sifat dia. Ya, yang dia pun dia sedang meronta dengan Allah. Baik, Puan Nur Hamizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat petang. Okay, terima kasih kerana sudi bersama pada petang ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Puan Zanaria Yaakob. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Puan Kemi kata zal dan juga zai selalu terkeliru nak sebut. Puan Rokayah Adli ada huruf mengada-ngada. Pun boleh jadi juga kan, sebab huruf mengada-ngada. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Okay, jadi wa idza qi, dia tak akan jadi wa iza. Wa idza dan apabila. Tapi kalau wa iza tak jadilah dia. Okey. Okey, baik, kita nak terus pergi pada sifat dia. Baik, Puan Hajar Aida Muhammad Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak pergi terus pada sifat. Okey, sifat huruf zal. Baik, kita selalu sebut. Okey. Kalau sebut lidah terkeluar sikit kan Ustaz? Ya, Puan Kemin kita. Kalau sebut huruf zal memang lidah akan keluar. Lagi-lagi huruf zal tu baris atas. Za, zi, zu, za, zi, zu. A'udzu billah wa idza. Tu. Lagi apa huruf-huruf kalimah-kalimah yang mempunyai huruf zal. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Tu. Idza zulzilatil. Okay. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. So kat situ kena hati-hati lah pada suratul zalzalah tu. Dan huruf zai mungkin tidak menjadi masalah. Bila ada libatkan huruf zal, dia mulalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Zalin Ishaq. Ustaz, saya terlambat lah Ustaz. Okey, baik. Okey, sifat huruf zal yang pertama. Okey, yang pertama sifat huruf yang pertama iaitu ianya melibatkan nafas. Okey. Sama ada ianya tertahan ataupun terlepas nafas. Persoalannya, adakah huruf zal ini, okey, adakah huruf zal ini hurufnya terlepas nafas ataupun tertahan nafas?
Nak tahu dia terlepas nafas ataupun tertahan nafas, letakkan tangan di hadapan mulut anda. Okey, kemudian sebut huruf zal. Sebut huruf zal, matikan dia. In. Dia begini ayat anda muslimat yang dimuliakan Allah. Huruf zal. Hujung lidah dengan gigi atas. Erti kata yang lain, hujung lidah keluarkan. Hujung lidah tak keluar, dia tak akan jadi. Dia tak jadi. Dia tak jadi huruf zal. Za. Wa iza. Dia kalau baris atas nampaklah. Wa iza. Za. Tapi kalau kata wa iza, hujung lidah tak keluar, dia tak jadi. Dia tak jadi huruf zal. Tu je perbezaan huruf zal dengan huruf zai. Zal. Keluarkan lidah. Zai duduk dalam. Baik. Okay. Baik. Sifat dia yang pertama. Ni ada yang nak kena ketuk jari ni. Sifat dia yang pertama bagi huruf zal. Sifat dia, ciri-ciri dia. Dia nak kena ketuk jari ni. Okey. Apa sifat dia yang pertama? Dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan nafas. Dia masih berkaitan dengan nafas. Adakah ia tertahan nafas ataupun terlepas nafas? Wan Hasbah Fauzi, terlepas nafas. Hams. Ada kena titik jari ni kan. Letak tangan, matikan huruf zal. Ada tak nafas kita rasa kat situ? Tu huruf zal. Ada ataupun tidak, ayah anda pun muslimat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Okay, terlepas nafas, ya ke terlepas nafas? Ya ke terlepas nafas? Ni latihan ni. Ni latihan. Ni latihan. Ya ke terlepas nafas? Tak ada. Dan kita letak cuba ambil huruf ha, matikan. Ada tak rasa nafas? Ada kan? Itu huruf ha. Tapi huruf zal terlindung. Okey. Dia yang warna merah. Okey. Faham. Okey, alright. Okey, kita padam yang ni dulu. Kita tak perasan. Okey, alright. Okey, kita nak pergi pada sifat, iaitu sifat huruf zal. Sifat huruf zal. Dia ada berapa sifat? Kita tengok satu persatu sifat. So huruf zal, sifat yang pertama apa dia? Tertahan nafas. Tertahan nafas apa dia? Jah. Lawan kepada sifat hams yang terlepas nafas. So huruf zal, huruf yang tertahan nafas. Jangan ada nafas, tu kurang tepat lah. Gitu kurang tepat. Gitu. Kita matikan huruf zal. Okey, nak tahu huruf ni bernafas ataupun tidak, berangin ataupun tidak, matikan dia. Okey, nak tahu huruf ni sama ada dia tertahan nafas ataupun terlepas nafas, matikan dia. Mati nampak dia. Tuan-tuan. Kalau orang mati tak nampak apa-apa. Dia mati huruf hijaiyah ni, dia kalau mati nampak. Dia punya sifat dia tu. Dia akan nampakkan sifat dia. Okey, baik. Settle sifat dia yang pertama. Sifat yang kedua berkaitan suara. Ayah anda bunda muslimat yang mengenal. Okey, bersifat yang kedua ni dia bersifatkan suara. Bila mana kita sebut huruf zal, adakah suara kita tertahan? Adakah suara kita ini terlepas? Jangan. Ada di kalangan kita baca huruf zal bila mati tertahan nafas, tertahan suara. Dia jadi wa id qala rabb. Dia jadi gitu. Mana yang betul? Yang betulnya sama ada yang ini. Ni yang pertama begini. Ini tertahan nafas. Tertahan suara. Wa id qala, tertahan suara. Yang kedua, wa id qala. Yang mana satu betul? Yang pertama ke yang kedua? Kalau yang pertama dia macam tertahan. Wa id qala. Okey. Yang kedua pula
wa idh qala, wa idh qala. Yang mana? Dia apa? Dia terlepas suara. So, terlepas suara dalam bahasa Arab sebutnya apa? Rakha. Baik. Gitu. Kan? Rakhawah. Ni apa yang saya sampaikan ni kepada tuan-tuan puan ayah dan bunda muslimat yang dimuliakan Allah. Gunakanlah teknik ni untuk mengajar orang, tak masalah. Semua akan jadi faham. Yang pertama kita nak cerita tentang apa? Udara. Yang kedua kita nak cerita pasal suara, tertahan, kita lepas suara, kan? Untuk rakhawah. Sebab tu kita baca huruf dzal, kita sebut huruf dzal yang mati. Bagi dzal yang mati ni, kita jangan baca wa id, wa id, wa id. Tu. Yang itu kurang tepat. Sebab kalau kita ambil sifat huruf dzal, salah satunya iaitu berkaitan dengan suara. Kita tengok balik sifat huruf-huruf yang bersifat syiddah, dan kita hafal yang sikit. Kan saya sebut hafal yang sikit berbanding yang banyak. Ajid qatin bakat. Ada tak huruf dzal kat situ? Tak ada. Kan? Bila mana kita sebut, bila kita kata yang kedua ni tentang suara, so kita dah memang ada fikir syiddah dan juga rakhawah, tengah-tengah, tawassut. Kan? So ajid qatin bakat, tak ada sifat syiddah situ. Huruf dzal tak ada sifat syiddah. Pergi kat lin Umar, sifat huruf yang bersifat tawassut. Lin Umar, lam nun ain mim ra, tak ada huruf dzal. Maka ianya sudah masuk dekat sifat rakhawah. Kita tahu sifat rakhawah, tapi dari segi sudut perlaksanaan pembacaannya itu perlu juga betul. Sebab tu huruf dzal mati jangan wa idqa, wa idqa. Yang itu kurang tepat. Dia ada rakhawah ada tu. Wa idqa. Dia kalau kita baca dengan tahqiq lagi nampak. Wa idqala Musa liqaumihi. Tu. Bila kita baca dengan tahqiq lah, yang tingkatan yang pertama, tartil pun nampak sebenarnya, tapi yang lagi nampak tersalah adalah bila mana kita baca tahqiq. Wa idqa, wa id, tapi hati-hati dengan suara yang meleret tu. Sebab dia ada suara yang meleret tu. Wa idqa, wa idqa. Hati-hati dengan suara yang meleret itu, kerana ianya akan pergi kepada perkara yang disebutkan sebagai tawallud. Wa id, bila kita tak kontrol dia. Wa id, dia kalau kita tak kontrol dia, maka jadilah begitu. So kita kena kontrol. Wa id qala, dia seret sikit. Tapi saya tunjukkan ni dalam kata kelajuan tahqiq, jadi nampaklah leret dia. Tapi bila kita baca laju, wa id qala, ada sebenarnya ada, tapi sebab kita baca laju tak nampak. So dalam segmen apa-apa segmen saya akan ambil, bila nak tunjukkan contoh, saya akan ambil contoh dengan bacaan tahqiq. Maknanya contoh bacaan yang satu sebutannya. Wa idqa, begitu dia. Jadi dengan wa id. Okey, baik. Huruf dzal, ingat huruf L. Zal, kaki pendek. L lembut dan lidah keluar. Maknanya huruf dzal kena keluarkan lidah. Zai, kaki panjang. Desiran sofir kena panjang. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Satu perkongsian yang kreatif juga tu. Huruf dzal, ingat huruf L. Zal dan juga kaki pendek. Okay, boleh juga L lembut dan juga lidah keluar. Maknanya huruf dzal kena keluarkan lidah. Huruf zai, kaki panjang. Desiran sofir kena panjang. Boleh guna tu. Huruf dzal kaki pendek. Yalah, huruf dzal tak ada kaki. Kalau dia sengaja, ada yang kata zai itu ada ekor. Gitu. Tak kisahlah kok mana pun dia. Okey, baik ayah dan bunda muslimat yang dimuliakan Allah. Boleh, tak ada masalah. Yang penting orang faham. Kalau kata kita gunakan satu kaedah, bila kita nak menyampaikan, kita gunakan satu kaedah. Okey. Bila kita gunakan satu kaedah tu, penyampaian tu sampai tak ke orang. Itu. Kita nak guna satu kaedah, kita nak cari satu kaedah, sampai tak ke orang tu. Kalau sampai, gunakan. Tidak menjadi masalah. Boleh cuba try test dulu. Tengok macam mana.
Rasanya heret sikit, jangan tarik lidah ke Ustaz. Boleh tak Ustaz? Heret sikit, jangan tarik lidah. Tapi kalau tak tarik lidah nak sebut huruf qaf ke mana? Dia heret sikit tu, dia macam gini, Puan Zaini Ishak. The first thing is you must understand about the speed. Speed. Kelajuan. Kelajuan apa? Kelajuan bacaan. Kelajuan bacaan itu. Berkenaan dengan kelajuan bacaan, hadar, tahqiq, tadwir, tartil, yang itu berkenaan dengan kelajuan bacaan. You must know about the speed, kelajuan dalam bacaan yang itu. Kalau kita baca dengan, kalau contoh kita baca dalam keadaan Allahumma salli ala Muhammad, kita baca dalam keadaan tahqiq, mana kita baca satu per satu. Okey, kita baca satu per satu. Kita baca satu per satu. So bila kita baca satu per satu, dia memang nampak. Dia memang nampak. Sebab apa nampak? Kenapa? Nampak pergerakan. Yang ni zal kecil. Ni zal kecil ni. Ni kan zal kecil ni. Ni. Ni zal kecil ni. Zal kecil. Kita tak bincang zai. Ini zai, bukan zal. Ini zai. Okay, jangan ada zal kecil, zal besar, tak ada. Kalau kita bahas kat orang, ni zal kecil, ni zal besar, tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab tempat keluar dia nak keluar tu lain. Okay, tempat dia keluar tu tak sama. Zal keluar lidah, zai lidah duduk dekat dalam. Sebutan huruf pun, ini huruf apa? Ini huruf zai. Ini huruf apa? Ini huruf zal. Beza. Zai, zal. Tak boleh kita nak kata ni zal kecil, ni zal besar, tak boleh. Yang itu kena elakkan. Itu tak boleh sama sekali. Okay, kena perbetulkan balik. Okay, baik. Bila mana kita sebut tentang heret sikit ke heret banyak ke, dia bergantung kepada kelajuan bacaan. Bila mana contoh saya baca dengan tahqiq, wa ilqa, nampaklah heret dia tu. Tapi kalau saya baca dengan hadar, wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nampak tak ada siran sofir-sofir gapo dan sebagainya? Ada kan? So begitulah. Jangan pula kita baca dengan keadaan macam tu, kita heret sebutan huruf zal tu. Baca laju. Wa in qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tak kenalah dia. Tak berapa nak kena. Sebab tu kena tahu kelajuan bacaan. Kalau sebut tahqiq, maknanya bila tahqiq begitu cara bacaan. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagaimana nak ngelakkan tawalud? Kontrol. Kontrol. Ni saya nak kena bagi faham betul-betul ni rakhawah ni. Macam mana nak elakkan tawalud, kena kontrol. Wa in qala, kena kontrol. Sebab tu sifat huruf kita kena kontrol. Kita kan nak tunaikan hak dia. So, bila kita nak tunaikan hak dia tu, kita kena kontrol. Jangan jadikan dia berlebih-lebih. Contoh bacaan yang saya tunjuk tadi adalah contoh bila mana kita baca dalam keadaan tahqiq. Maknanya kita baca satu. Kalau kita tak kontrol, dia akan jadi macam ni. Kita tak kontrol lidah kita. Wa idh. Kita lepaskan. Dalam masa yang sama, suara kita lepas, lidah kita tarik masuk dalam. Jadi atawalud tu. Jadilah dia berekor. Wa idh. Tapi kalau kita lidah kita itu, kita masih lagi berada di hujung-hujung dekat gigi kaca atas. Wa idh. Tarik lidah masuk dalam, jadilah dia. Contoh macam ni. Saya bagi gambar yang ni. Okey. Wa idh. Maknanya hujung lidah masih maintain kat situ. Tapi suara lepas. Wa idh.
Wa iz lidah tarik masuk dalam jadi tawallud dia. Yang betulnya tak boleh heret ke ustaz? Boleh heret. Memang dia punya sifat rakhawah dia tu. Bagi huruf zal, bila mana kita mati, itulah sebutan dia. Wa iz qala. Dia memang heret. Tapi heret itu bergantung kepada kelajuan pembacaan semasa kita membaca. Okey. Begitu. Dia bergantung heret huruf zal ni, kita nak heret huruf zal ni bergantung kepada pembacaan kita semasa itu. Kalau kita baca tahqiq macam tadi saya tunjuk, wa iz qala rabbuka lil malaikah, itu tahqiq. Tapi kalau kita baca hadar atau kita baca dalam solat, kan? Okay. Bila mana kita baca dalam solat, jangan pula kita dah baca laju ni, tapi dia punya heret tu lebih pula. Wa iz qala rabbuka lil Allahumma salli ala Muhammad. Itu tak apa tepat. Itu tak apa tepat. Memang ada sifat rakhawah, tetapi sifat rakhawah tu, okey, sifat rakhawah tu kena jagalah, kena kontrol lah. Kena kontrol. Jangan wa iz dah baca laju. Wa iz qala rabbuka lil mala. Puan Noliati. Okey. Pelajarnya tu susah nak sebut ustaz. Tapi ustaz cuba jelaskan yang terbaik. Mudah-mudahan terus faham insya-Allah. Tak, dia memang heret. Puan Noliati, dia memang heret. Dia memang mengheret sebab tu sifat rakhawah ni. Ni sifat rakhawah ni. Dia memang heret tu sebab ni sifat dia ni. Sifat rakhawah ni, heret suara tu. Wa iz qa begitu. Wa iz qa dia memang heret. Boleh guna perkataan leret, boleh, sebab dia memang leretkan suara tu. Sebab bila kita tak leretkan suara wa iz qa, dia akan jadi sifat syiddah. Tu dia. Dia akan jadi sifat syiddah. Bila mana kita tak leret suara. Sebab rakhawah ni, ayahanda bonda muslimat dimulakan Allah. Kena ingat, rakhawah ni, yang kedua ni, nak cerita pasal apa? Nak cerita pasal suara. Nak cerita pasal suara. Okey, cara sebut bila mati sama ke dengan huruf dha bila masih tak? Sama. Kan? Cuma huruf dha lidah kat dalam. Huruf zal ni wa iz dia nampak lagi. Huruf dha ni dia duduk kat dalam. Jadi tak apa nak nampak. Tapi Ma'ruz dah bagi dah Ma'ruz tadi. Dah bagi dah satu bacaan contoh dalam keadaan baca laju dan juga baca pelan-pelan. Dah bagi dah tadi tu. Saya ulang sekali lagi. Ni bacaan yang perlahan. Memang tahqiq, bacaan tingkatan yang pertama. Wa iz qala rabbuka lil malaikah. Sampai situ aja. Wa iz qala rabbuka lil malaikah. Ni contoh lah, saya potong situ. Contoh. Kalau ikut kan kena apa? Kena sambung lagi tetapi sebab nak bagi contoh. Baca laju. Wa iz qala rabbuka lil malaikah wa iz qa gitu. Okay. Bila baca laju, heret dia tak adalah sampai heret macam kita baca perlahan tadi. Jangan kita dah baca laju tapi kita heret macam kita baca tahqiq. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tu kurang tepat. Tu kurang tepat. Saya tak guna perkataan salah. Kalau ikutkan betul-betul memang salah. Tapi saya tak nak condemn orang. Itu kurang tepat. Kalau salah tu ibarat macam saya belajar, ada ilmu, baca sedemikian rupa, ya itu salah. Tapi bagi orang yang baru nak belajar, orang yang baru nak faham, orang yang baru nak mendalami,
Kita tak boleh katakan bahawa ini salah, itu salah, ini salah. Kalau macam saya, macam Ustazah Zura Wahab, para asatizah yang mana mengajar ni, kalau dah ada ilmu, baca sedemikian rupa, itu berhak dikatakan salah bacaan itu. Itu berhak dikatakan sedemikian. Tapi bagi orang yang baru nak belajar, orang yang baru nak berkecimpung, orang yang baru nak faham, orang yang baru nak kenal mengenali, maka kita tidak boleh mengatakan salah pada bacaan dia. Tetapi kita mengatakan kurang tepat. Yang tepat ni begini. Sebab kita tak nak bunuh semangat dia. Kita tak nak tarik semangat dia. Tapi kita nak bakar semangat dia. Kita nak berikan dia semangat. Agar apa? Dia sentiasa terus berusaha untuk belajar membaca Al-Quran. Ayat bunda muslim-muslimat yang dimuliakan Allah. Okey, dapat tak? So, sifat rakhawah bagi huruf dzal inilah yang saya katakan tentang suara kita tu. Wa iz kan ada ke suara tu. Kalau kita wa iz, suara kita tertahan. Kalau wa iz ada macam bunyi nyamuk tu. Macam bunyi nyamuk belakang tu. Tapi janganlah baca gitu. Wa iz jangan baca gitu pula. Nak bagi contoh. Kejap lagi gitu jumpa huruf dzal mati, semua pakat lalu baca gitu. Wa iz qala rabb kan orang kata duk pengaji mana ni kelas online dengan Ustaz Ilyas Ismail ni. Ni dekat page dia ni. Sudah, aku dikatakan pula. Kita pula disalahkan. Padahal kita nak bagi contoh aje. Okey. Alright, baik anda bunda muslimat yang dimuliakan Allah sallallahu Muhammad. Okey, baik. Ya, para ahli Adam saya sebut dah huruf dzal dengan huruf dha bila mati dia sama. Cuma huruf dha dia duduk kat dalam, tak apa nak nampak sangat. Walau dia walau sebab huruf dha ni dia melekat, dia macam ikan pari ya. Ikan pari kalau siapa kaki pancing dia tahu ikan pari kalau dia dah kat atas kita boleh tarik lagi, tapi kalau dah melekat dekat atas dekat dasar laut, assalamualaikum, potong tali tansi. Ni bagi kaki pancing lah. Okey, baik, saya nak tengok kejap. Okey, tak apa Puan Siti Jamilah, orang kata tua-tua tak apa, tua-tua tapi berisik, insyaAllah. Kan ni semua pangkat mak-mak saya ni. Selagi mana saya boleh santuni, selagi mana saya boleh nak bagi faham, insyaAllah saya cuba sedaya upaya saya. Tawalud tu macam saya katakan tadi lah, tawalud ni bila mana wa idh suara keluar, masa suara keluar tu lidah kita tarik dalam masa yang sama, suara yang sedang keluar tu kita tarik lidah dalam. Wa idh tu jadi tu tak nak. Wa idqa begitu. Kita nak lepaskan dia pun kita lepaskan dia satu-satu. Kita jangan kelang kabut. Dalam pagi tadi pun saya kata jangan gelojoh, jangan kelang kabut, jangan terkam sana, jangan terkam sini, jangan telan huruf ni, jangan telan huruf ni. So kita lepaskan dia satu per satu. Ni baru rakhawah ni, tak masuk lagi sifat ketiga, keempat, kelima. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, alright. Kalau ada apa yang kurang faham, tulis kat ruangan komen. Ustaz, macam kurang faham, Ustaz, tolong Ustaz jelaskan lagi. Tak apa, saya jelaskan lagi. Tak ada masalah. Petang ni ada air. Petang-petang yang lepas tak ada air, minum air dulu. Okey, baik. Boleh ayah anda bunda muslimat yang dimuliakan Allah. Baik, Puan Fatimah Salam, waalaikumsalam. Puan Nurubi Uthman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang juga untuk anda semua. Okey, boleh. So begitu. Tentang kefahaman, nak bagi kefahaman tentang apa yang nombor dua ni. Yang nombor dua ni selalunya orang celaru. Yang nombor dua ni yang biasanya orang tak berapa faham. Bila nombor dua ni tak berapa faham, dia akan jadi rosak lah pada yang lain-lain. Dia akan jadi cacat. Bila mana dalam pembacaan tu dia akan jadi cacat. Huruf dzal ni macam mudah, susah juga rupanya. Kan? Nampak mudah, nampak kecil macam itu je nak sebut dia. Kalau huruf zai tak ada masalah, zai kat dalam je lidah, hujung lidah belakang gigi bawah, zai, za, zi, zu, settle dah. Tapi huruf zal ni kita kena keluarkan lidah, Habis ustaz orang tak ada pagar, payah. Kalau dia boleh kontrol, insyaAllah boleh sebut huruf zal tu walaupun tak ada pagar atas tu, dia boleh sebut huruf zal tu, boleh. Okey, dah minum dah. Okey, boleh. Ayah anda bunda sedang berontok yang dimuliakan Allah. Okey. Kita nak santai ni, kita tak nak kelang kabut apa semua. Alright, boleh huruf zai mudah, sebab tu orang banyak terkeliru dan orang banyak tertukar huruf zal dan juga huruf zai, selalu tertukar.
Ustaz bacaan tahqiq, bacaannya Ustaz suruh bawa dalam surah Al-Mulk dan surah Waqiah. Tu. Itu tahqiq antara tahqiq yang tartil. Puan Siti Azana. Dia kalau bacaan tahqiq lagi lambat tu. Lagi lambat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tahqiq. Tapi yang selalu saya bawa tu tartil. Yang selalu bawa tu tartil. Tu tartil. Sebab tu saya baca pelan-pelan tu. Tartil tu gear 2. Kalau tahqiq gear 1. Semput. Bawa motor, ayah anda bonda pergi kedai ke apa, bawa motor. Gear 1 je. Daripada rumah. Apa jadi motor? Semput dah. Itu lah. Gear 1 semput kita semua. Nak ibu-ibu ayah-ayah kan. Kejap lagi keluar komen. Allah mak semput ustaz. Kita tengah sedap-sedap baca, Allah semput kan. Kejap lagi habis tak baca pun time habis baca. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah selesai. Tapi itulah ustaz semput makcik nak. Mula komen keluar. Semua semput. Kalau gear 1 semput. Tartil gear 2. Okay, tartil gear 2. Kalau hadar tadwir ni gear 3. Hadar gear 4 laju. Macam tu lah. Ibarat ni macam kita bawa motor, bawa kereta kan. Masuk gear 1. Cuba gear 1 daripada rumah nak pergi kedai depan tu. Jadi macam mana itu? Semput lah. Motor semput, kereta semput, kita baca semput lah. Kita pun semput. Allahu Akbar, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia. Nak contohkan lah. Untuk bagi mudah ayah anda, ibu-ibu saya, ayah-ayah saya ni, sedang muslimat, tuan-tuan puan, untuk mudah faham. Kita tak nak, sebab saya yakin dan saya percaya ayah anda bonda selalu mengikuti kelas-kelas pengajian online. Perkara-kelas pengajian online apa semua dan sebagainya. So dengan bilangan kita yang tak ramai ni, insya-Allah saya cubalah menyantuni besok. Kalau ramai Allahualam lah saya sempat ke tak sempat nak menyantuninya kan. Tapi insya-Allah mudah-mudahan saya cubalah santuni. Insya-Allah saya cuba untuk menyantuni. Saya cuba untuk membantu sedaya mana mampu saya dengan melihat ruang-ruangan komen. Ini setakat tak sampai 100, insya-Allah dan lagi. Besok kalau 1000 Allahualam lah, tak dan dah. Nama Puan Mizan Wuk siap bulan tak nampak. Nama Makcik Yatim tak nampak. Nama Ustazah Zura Wahab pun tak nampak. Puan Ramlah Ahmad Lazim ni nama pun tak nampak. Silap-silap bulan tak nampak. Mai umur warga mah ni tak tahulah ustaz. Oi, lambatlah nak masuk kepala otak ni. Tapi koi boleh dah. Boleh, alhamdulillah. Puan Badariah Ibrahim. Sebab tu saya bagi slow. Saya bagi satu-satu. Saya tak nak bagi laju-laju. Okey, settle untuk rakhawah ni. Ni yang ini kita nak kenal pasti, kita nak tekankan bila mana huruf dzal tu mati. Okey, alright, boleh ayah anda bonda sedang menonton. Dah dekat 1 jam dah ni. Sedar tak sedar dah dekat 1 jam dah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, yang ketiga nak cerita pasal apa? Tentang apa? Tebal nipis. So tadi ada seorang tanya, ustaz huruf dzal ni nipis ke? Ni pun nak masuk ni. Tebal ke nipis dia? Huruf dzal so ni tipis. Kalau nipis apa dia? Isti'la ke atau istifal? Istifal. Okey, istifal. Rendah lidah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Itulah saudara-saudara, kadang risau juga saya kan, takut-takut kalau dah beribu ni setakat bawah 100 dan lagi ni 61 orang, 64 yang mandang yang menonton. Kalau beribu ni, Allahu Akbar. Doa-doa lah mudah-mudahan Allah permudahkanlah urusan saya. Tu saya kata kalau beribu tak dan nak baca dah. Berbuih mulut saya tu. Paling tidak pun saya kumpul saya jawab. Kumpul saya jawab. Macam itulah. So yang nombor 3 ni huruf dzal bersifat istifal. Dia tipislah huruf dzal, jangan tebal. Untung siapa yang join grup Ustaz Ilya dari awal. Dia sebab dia macam ni Ustaz Zura. Saya perasan bila mana dia segmen itu melibatkan segmen pembelajaran. Macam kita ni segmen pembelajaran tau. Segmen pembelajaran ni orang macam krik. Okay.
Segmen pembelajaran. Macam segmen tahsin qiraah tu segmen pembelajaran. Kita baca, ambil 5 ayat, kita baca, kita bedah. Esok sambung 5 ayat, kita baca, kita bedah. Esok sambung 5 ayat, kita baca, kita bedah. Kata-kata orang, dia nak segmen apa? Macam baca Quran. Begitu. Okey. Orang kata dia nak baca, dia nak baca satu hari satu makra, satu hari satu muka surat. Jadi bila kata segmen pembelajaran ni, orang krik-krik dia sama je bila kelas offline pun. Kalau kelas berdepan sama je, tak ramai pun, paling kuat 20 orang, paling kuat 20 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Mahdi, betul lah Encik Mahdi, petang. Selamat petang juga. Ustaz, saya suka melihat cara Ustaz memberi sebutan huruf bunyinya, boleh membuat saya tahu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Encik Mahdi. Okey. Kefahaman itu adalah datang daripada Allah, hidayah itu datang daripada Allah, segala-galanya semua datang daripada Allah. Saya semua menyampaikan, saya cuba sedaya upaya saya untuk menyampaikan seterang-terangnya. Okey. Dan segala apa bentuk kefahaman apa semua itu adalah datang daripada Allah, kurniaan daripada Allah. Allah izinkan untuk kita beroleh kefahaman pada petang ini, maka insya-Allah Allah akan izinkan. Semuanya adalah datang daripada Allah. Saya semua sebagai asbab je. Okay, insya-Allah. Okey, baik. Saya letak bunga tentu Ustaz perasan. Itulah saya pasang bunga Puan Saleh Ustaz ni. Ustaz sebut nama makcik tak dan komen je, makcik catat dalam bunga. Ni sebab tu senyap aja, tak kisah. Tak kisahlah makcik hati. Okey, alright. Tu je. Jadi kita ni segmen belajar. Segmen pembelajaran. Bila segmen pembelajaran ni dikrik-krik. Tapi cuba kalau saya tulis itu. Segmen bacaan, segmen qiraatil Quran, satu hari satu muka, baca je ramai-ramai, kan gitu je. Tapi tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah pada saya, tidak menjadi masalah. Sebab niat saya nak berkongsi agar apa? Agar ayah anda bonda masuk dekat kelas online ni, okey, walaupun tidak ada bedah, tidak ada apa, tapi ayah anda bonda boleh baca, boleh ikut. Sebab apa? Ayah anda bonda dah ada basic. Tuan-tuan puan dah ada basic dah. Tuan-tuan puan, dah ada basic. Basic ni kita nak ambil, basic ni kita nak pegang. Kalau basic kita tak ada, sebut huruf zal, memang sampai ke sudah lah kita huruf zal kita, sebutan kita tak tepat. Kan? Jadi zai je panjang. Dan sebutan huruf zal bila mati pun jadi tak tepat. Dia jadi iz. Dia tak jadi rakhawah tu tadi, tak jadilah. Okey. So paling penting basic. Sebab tu saya bawa basic ni dalam segmen saya petang ni, saya ambil basic. Basic ni saya ambil, yang asasnya, perkara asas saya pegang dulu. Saya nak ayah anda bonda, tuan-tuan puan muslim-muslim, pegang yang asas ni, pegang sekukuh-kukuhnya, gigit dengan geraham tu. Dan asas ni gigit pakai geraham. Kan Imam Syafi'i kata apa? Bila kita dapat ilmu ni, gigit dengan gigi geraham kita. Gigit dengan gigi geraham kita maksudnya apa? Gigit sampai hadam. Kemudian telan dia. Seterusnya dapatlah. Okay, insya-Allah begitu. Okey? Dapat pegang yang asas, basic ni dapat pegang dengan kukuh, dah gigit dengan gigi geraham, kunyah, telan, insya-Allah dapat. Okey, pegang yang asas ni. Okey, baik. Terus sifat yang ketiga istifal, iaitu tipis. Nak tentukan huruf ni tebal ke tipis. Jangan za. Sebab tu istifal ni maksudnya apa? Merendah lidah, merendah pangkal lidah. Sungguh pun hujung lidah kita tu terjungik naik ke atas kan, sebab kita keluar kan, tapi pangkal lidah kita kat bawah. So lidah kita macam mana kedudukan dia? Begini. Ini hujung lidah. Okey, ini hujung lidah. Hujung lidah kita sentuh apa, naik ke kita keluarkan sedikit. Kemudian pangkal lidah kita ni kita turunkan. Kalau tu yang jadi tu jadi tebal. Wa idhaqi, jangan. Wa idhaqi. Gitu dia. Okey, insya-Allah. Okey, baik istifal. Kemudian yang keempat, cerita tentang tebal lagi. Tapi tebal ni macam mana kita nak tahu? Yang bersifat itbaq dan juga infitah, iaitu bariskan huruf ni dengan baris bawah. Bariskan huruf ni dengan baris bawah. Zi. Terbuka. Ruang mulut kita, ruang rongga al-jawf tu zi. Kalau huruf dha, zi. Dia tak terbuka. Kalau zal, zi. So sifatnya infitah. Begitu. Infitah, terbuka. Fatahah, buka. Infitah, terbuka. Dia terbuka. Okey, itu yang keempat. So yang ketiga, keempat, nak cerita tentang tebal.
Ini saya rongkaikan. Tebal atau nipis huruf tu. Tebal atau nipis huruf. Rakhawah, yang kedua, sifat yang kedua ni, okey, sifat yang kedua nak cerita tentang suara. Okey. Yang pertama, nafas. Okey, nafas atau udara. Ayahanda bonda muslimat yang dimuliakan Allah. Okey, baik, kita kena belajar secara istiqamah, insya-Allah lama-lama akan faham juga. Jangan lupa doa supaya Allah beri hidayah dan juga ke pintu hati supaya dapat faham dan mahir ilmu Al-Quran dengan baik, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Betul, terima kasih Ustaz Azura di atas ingatan bersama. Okey, so yang dalam kurungan ni semua tu saya kata saya letakkan tingkatan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Apa dia? Jadi mudah ayah anda bonda sedang penonton yang dimuliakan Allah nak faham. Oh, nombor 1 ni cerita pasal nafas. Nafas tu tertahan, nafas tu terlepas. Nombor 2 nak cerita tentang suara. Okey, suara tu terlepas ke, suara tu tertahan. Nombor 3 dengan nombor 4 ni, nombor 3 nak cerita tentang tebal huruf tu. Bila baris atas za tipis. Jadi istifal. Kalau ta, jadi isti'la terangkat lidah. Nombor 4 nak cerita juga tentang tebal nipis, tapi kita bariskan huruf tu dengan baris bawah. So infitah. Kemudian sifat dia yang kelima. Okey, sifat dia yang kelima ini, ni sama ada smart atau medak. Okey, smart ataupun tidak. Okey, ni nak cerita tentang huruf dal ni. So dal bersifat ismat. Ustaz, kalau huruf nipis mesti ada sifat infitah je Ustaz. Tak juga. Okey, ni kita ambil sifat yang kelima, ismat. Nanti saya sebut. Okey, so sifat yang kelima bersifat ismat, tersekat sebutan, tergagap-gagap, gitu, tak lancar. Dia tersekat. Okey, ismat. Okey, dia smart. Smart ni susah lah. Okey, baik. Ustaz, kalau huruf nipis mesti ada sifat infitah ke? Tak juga. Okey. Infitah ni ada juga pada huruf kha. Nampak? Huruf kha. Kha, sifat dia yang ketiga isti'la. Tapi sifat dia yang keempat infitah. Sebab apa? Bagi bawah. Bariskan kha ni bagi bawah. Khi. Jadi infitah lah dia. Tapi kalau kha baris atas atau baris depan, dia jadi isti'la. Kha terangkat pangkal lidah. Kha, khu. Begitu. Kha, khu. Tapi bila mana kha baris bawah, jadi kita bariskan di bawah ni, dia akan bersifat infitah. Khi. Jangan terkeliru. Ada huruf, kalau huruf yang nipis, dia memang infitah. Ada huruf yang tebal pada sifat yang ketiga, tapi pada sifat yang keempat dia nipis. Gitu dia. Tu nak kena hati-hati jugalah. So huruf yang nipis ni memang ada sifat infitah. Memang boleh dikatakan overall sifat huruf yang nipis, okey, mempunyai sifat infitah. Tetapi ada huruf yang bersifat isti'la, ianya juga bersifat infitah, seperti huruf kha. Seperti huruf kha ni yang saya sebutkan tadi ni. Pada sifat yang ketiga dia bersifat isti'la. Kha, takhluku. Bila kha tu mati, tebal. Tapi bila pada sifat yang keempat, dia bersifat infitah. Infitah tu dekat mana? Bila mana huruf itu berbaris di bawah. Khi. Dia tak baca khi. Tak. Sebab tu dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita tak baca mustaqim. Siapa yang baca mustaqim? Kenapa baca mustaqim? Kenapa? Sedangkan huruf qaf pada sifat yang keempat ni bersifat infitah. Ni kita masuk huruf qaf ni. Okey, huruf isti'la yang bersifat infitah. Terima kasih Ayatul Salim. Tu Ayatul Salim dah tulis. Kha, ghin dan juga huruf qaf. Sebab tu dalam suratul Fatihah, dalam pemekasaan suratul Fatihah, berapa ramai dari kalangan peserta-peserta? Ada 10, 11, 22 yang dah menyertai dengan saya lah. Tak sampai 30 orang pun. 3 siri saya buka tu tak sampai 30 orang. Okey, sesi pertama 11, 10, 21, 8, 9. 30 orang. 30 orang. Okey, saya tak buka lagi ni. Ada yang PM, ada yang WhatsApp. Saya kata nanti dulu, saya tak buka.
Nanti dulu. Okey, berapa ramai di kalangan mereka-mereka yang kena tegur dengan saya bila ihdinas siratal mustaqim. Oh, dia jadi tebal kat situ. Saya kata semula. Semula saya kata kat situ jangan tebal, kat situ tipis, kerana huruf qaf itu bersifat infitah bila mana dia berbaris di bawah. Okey, bila mana dia baris ke atas, qa ti u ti u, begitu. Dia pada bila baris bawah dia masih duduk pada makhraj dia. Qi. Baris atas qa, tebal. Begitu. Sebab tu huruf-huruf yang bersifat isti'la, okey, dia bersifat infitah, itulah huruf kha, huruf ghin dan juga huruf qaf. Tapi huruf-huruf isti'la yang bersifat isti'la, yang tidak bersifat infitah, 4 huruf. Ta, dha, sad, dha. Itu dia. Huruf isti'la yang tidak bersifat infitah, tetapi bersifat itba'. Sebab bila baris bawah dia masih lagi tebal. Ti, zi, itu. Yang dia boleh muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Okey. So dalam surah Al-Fatihah kena betulkan lah. Kan mustaqim. Jangan mustaqim. Janganlah. Qim. Qaf tak tebal situ, qaf tipis situ. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu dia yang dibunda muslimat yang dimuliakan Allah. So, keseluruhan sifat huruf dzal mempunyai 5 sifat. Huruf dzal mempunyai 5 sifat secara keseluruhannya. Ala kulli hal, alhamdulillah, selesai. Dia yang lama tadi kat rakhawah tadi tu. Ya. Kejap lagi. Okey, baik, alhamdulillah selesai perbahasan kita pada petang ini berkenaan dengan makhraj dan juga sifat huruf dzal. Ayahanda bonda muslim-muslimat tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Okey, cuma yang lama tadi kita kat sifat rakhawah tadi tu. Sifat rakhawah tu sebab kita nak bagi faham, kita nak bagi ayahanda bonda, tuan-tuan puan dengar yang jelas. Dapat faham kan, oh macam gini sebenarnya huruf dzal kalau mati. Selama ni aku baca salah. Gitu. Dia tak salah. Cuma kurang tepat. Yang salah dalam pembacaan ni orang-orang macam saya, orang-orang yang mahir. Okey, orang-orang yang mahir, orang-orang yang arif. Okey, ahlul Quran dah senang kata. Ya, orang-orang yang mahir ni. Kan, tu salah. Kalau baca wa'i, tu jenis orang yang salah. Tapi kalau untuk ayahanda bonda muslim-muslimat tuan-tuan puan, dia bukan kita kira salah. Sebab benda tu kita baru nak kuasai. Kita baru nak menguasai secara keseluruhan. Kita baru nak menguasainya secara detail. Kita baru nak menguasainya secara mendalam. Dulu-dulu tak dapat nak menguasai sebab macam sama-sama je gitu. Dia macam ikhfa hakiki lah, sama-sama. Nak kata terang, tak terang. Nak kata jelas, tak jelas. Nak kata masuk, nak masuk. Nak kata faham, tak faham. Dia jadi hukum ikhfa hakiki. Dia sama-sama. Kan? Tetapi alhamdulillah, bila mana saya cuba membawakan kaedah-kaedah, metod-metod penyampaian yang mudah untuk ayahanda bonda faham, saya cuba nak ketengahkan cara saya, kaedah saya, dan alhamdulillah nampaknya dia dah mula, dan dia dah mula nak pergi daripada ikhfa tadi, dah mula nak nampak dah izharnya. Kan? Dah mula nampak izhar, dah nak mula masuk kepada idgham dah. Dia dah nampak dah. Dia dah izhar, dah nampak jelas dah. Kemudian barulah dia nak pergi kepada idgham. Maknanya idgham ni apa? Nak masukkan pula dalam pembacaan, nak mempraktikkan pula dalam pembacaan. Sebelum-sebelum ni masih awal-awal dulu dia macam ikhfa je, dia sama-sama. Tapi setelah mana diberikan penerangan, diberikan cara kaedah-kaedah, metod-metod penyampaian, dah mula nampak dah. Bila dah mula nampak, mula izhar lah. Jelas lah lepas tu. InsyaAllah. Okey. Okey. Untuk yang baru belajar dimaafkan Ustaz kan? Ya, untuk yang baru belajar dimaafkan lah. Yang salah ni macam saya, macam Ustazah Zura Wahab, lagi siapa ni? Ustazah Jairilo tak ada petang ni.
Ni ada ni apa ustaz kat dalam ni ada sebenarnya ni, tahu ni. Kan dia kalau orang jenis macam saya baca Quran main-main salah. Dia bukan istilah kurang tepat je, salah terus. Tu orang macam saya. Boleh salah tu. Sebab apa? Sebab dah tahu. Dah pun menguasai, dah pun faham. Qori pula tu. Baca lagi salah. Memang salah. Memang itu jawapan dia. Memang itu teguran yang salah. Tapi bagi orang baru nak belajar, orang yang baru nak faham ke apa yang seumpama dengan dia ni, adalah orang-orang mereka-mereka yang dimaafkan. Lepas ni dah tahu kan? Dah tahu. Tak boleh buat lah. Tak boleh buat salah. Dah tahu kan? So jangan berlaku kesilapan. Tak apa. Untuk permulaan ni dia memang perlukan latihan. Dia perlukan latihan. Duduk sambil-sambil masak tu. Mainkan dia. Matikan huruf zal. Matikan huruf zal tu. Bariskan huruf hamzah depan. Hamzah bari atas. Hamzah bari bawah. Hamzah bari depan. Saya pun dah semakin izhar Ustaz tentang sifat huruf. Sebelum ni apa? Sebelum ni nak kata apa? Nak kata ma'arif li sukun. Okey, baru nak tebah jalan Ustaz kata orang Kelantan. Tu dia para Syekh Umar. Baru nak tebah jalan tu. Okey, insya-Allah mudah-mudahan jangan risau ayah ada bodoh muslimat. Saya kalau ikutkan kesihatan saya ni sebenarnya memang saya tadi pun dah mula 50-50 lepas zuhur tadi, tapi saya kata tak apalah. Bila mana saya buka Quran saya baca, sebab saya lepas solat memang saya baca Quran. Tak dapat satu makra' pun saya akan baca 2 makra'. Tapi satu makra' saya tu dengan latihan taranum lah, latihan suara. Itu satu makra' saya tu. Satu makra' dengan taranum dan juga latihan suara. Naikkan suara, turunkan suara, bermain dengan burrah apa semua dan sebagainya. Itu satu makra'. Bayangkan satu makra' panjang mana ayatnya. Istifal, merendah kisah, biliskan. Apa ni istifal para Hidat Abdul Rahman apa tu? Agak kurang faham saya ni kat sini. Okey, istifal merendah lidah. Okey, so Quran ni dia adalah pembacaan sembahyang hayat. Dia bukan kita baca sekejap tu tinggal dak. Dia pembacaan sembahyang hayat. Betul kata Puan Siti Jamilah tu. Macam tak tahu apa saya nak cakap. Okey, so pembacaan Al-Quran ni adalah pembacaan sepanjang hayat. Baca Al-Quran juga sepanjang hayat. Okey. Dan proses pembelajaran itu memang sepanjang hayat. Bukan sekadar belajar Al-Quran sahaja. Proses pembelajaran itu, proses menuntut ilmu itu adalah sepanjang hayat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan kewajipan menuntut ilmu itu adalah satu kemestian, satu kefarduan untuk kepada setiap orang muslim. Ini hadis apa ni? Hadis baginda Nabi SAW. Talabul ilmi faridatun ala muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Okey. So dia tak boleh orang kata lidah nipis. Nipis. Istifal ni merendah lidah. Merendah lidah di istifal maksudnya merendah lidah. Okey, tetapi dari segi sudut pemahaman nak bagi mudah faham adalah untuk mengetahui sama ada huruf tu okey, sama ada huruf itu tebal ataupun nipis. Kat bilik balik ni. Okey. Sama ada huruf itu tebal ataupun nipis. Itu istifal. Istifal lawan ni isti'ala. Isti'ala tebal, istifal nipis gitu. Okay, insyaAllah Ustaz jangan serik dengan kami yang lambat pick up ni. Tak. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau serik tak buat dah sembang tajwid. Tutup terus segmen ni. Hari tu tangguh sebab nak siapkan buku makhraj sifat. Ni penulisan saya yang seterusnya tentang Nun Sakinah ni saya santai-santai je lah. Dan saya santai apa semua dan sebagainya kan, insyaAllah. Buku pun dah cetak. Kat dalam tu semua ringkas lah. Kat dalam tu semuanya ringkas apa semua dan sebagainya. Cuma dekat belakang tu kita ada sertakan latihan. Okey, dan dekat belakang akhir muka surat tu juga kita ada nyatakan bahawa bezakan huruf hamzah, ain, kaf, qaf, zal, zai, zai, dha, ta, sin. Kita ada sebutlah kat situ huruf-huruf yang selalu menjadi kelaziman bagi orang-orang yang baru nak menguasai tentang makhraj huruf, sifat huruf ni ada kat situ. Okey, insya-Allah. Okay, mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita, Allah kurniakan kepada kita kefahaman, Allah kurniakan kepada kita hati yang terbuka, minda yang terbuka untuk beroleh kefahaman pada petang ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita lidah yang fasih lagi lancar. Dan insya-Allah orang tua ni lambat sikit Ustaz, tak apa. Puan Hajar Aida Muhammad Yusof. Okay, tidak menjadi masalah. Sebab itulah saya bila kata ada banyak persoalan saya hold, saya tak terus laju-laju. Ustaz, bila siap buku tu? Bila boleh order? Puan Cikgu Salma
dalam 10 hingga ke 14 hari waktu bekerja lah. Sebab buku tu nanti kita akan ada dua kegunaan lah. Satu kegunaan sendiri, maknanya ayahanda bonda order beli dengan saya. Kemudian yang keduanya, kita akan gunakan buku tu untuk dalam bengkel pemerkasaan makhraj dan juga sifat. Bengkel pemerkasaan makhraj dan juga sifat. Cuma saya tak buka lagi lah penyertaan. Sebab buku tak nampak depan mata. Sebab nanti saya tak akan hantar email ke ayahanda bonda muslim-muslimat sekalian. Saya tak hantar email tau. Maknanya saya tak akan hantar email nota. Saya tak akan hantar nota ni by email pada ayahanda bonda. Takut-takut nanti tak terbuka email. Mana ustaz tak jumpa ni, rupa-rupanya emailnya salah. Dah dapat kat orang lain pula. Kita tak nak. So kita akan hantar by post. By post nanti masa kalau contoh kata saya dah bersiap sedia, kita dah bersiap sedia untuk buka pendaftaran bengkel pemerkasaan makhraj dan juga sifat secara atas talian. Maknanya secara online ni, maknanya kita akan war-warkan, kita akan bagi nombor WhatsApp, tekan link WhatsApp, kita akan tentukanlah nak masuk sesi mana. Sebab kemungkinan besar saya akan buat sesi pagi, sesi petang, sesi malam. 3 sesi saya akan buat untuk satu hari tu. Ataupun mungkin sesi pagi dengan sesi petang sahaja. Mungkin malam tak ada, malam untuk saya berehat begitu. Kita akan buat hari Sabtu. Saya akan buat pada hari Sabtu. Sama ada bengkel tu, saya akan buat hari Sabtu. Yang pastinya hari Sabtu. Sabtu bila? Wallahualam, tak pasti lagi. Dan kita akan buat 2 sesi. Sesi pagi dengan sesi petang. Dalam bengkel pemerkasaan makhraj ni memang saya akan bagi. Saya bagi je kerja saya. Kerja saya memang saya bagi. Dalam sembang tajwid ni ayahanda bonda dah boleh senyum dah. Dah boleh senyum dah lepas tu. Sebab saya akan bagi. Dan saya terhad untuk 10 orang je. Paling ramai pun 15 orang. Paling maksimum pun 15 orang. Lebih daripada tu saya tak ambil untuk bengkel tu. Jadi jangan berebut lah. Sebab masing-masing akan dapat kesempatan tu. InsyaAllah. Ustazah Zura kata saya pun nak order juga. Tak lah. Saya punya buku simple je. Dia simple. Janganlah. Dia simple je. Dia ringkas. Dia ringkas je buku tu Ustazah Zura. Dia ringkas je. Tapi guna bahasa mudah faham lah. Bahasa kita lah. Bahasa kitab kan panjang jela gitu. Kita keluarkan. Kita ringkaskan dia. Hujung lidah ditekan ke gigi kecil atas, dikeluarkan sedikit. Faham dah? Begitu dia. So itu sahaja tuan-tuan untuk petang ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita. Kalau Mak Aruf boleh ikut sebelah malam aja, InsyaAllah Mak Aruf boleh, tak ada masalah. Mana kalau ada mungkin malam, InsyaAllah boleh. Bukan mudah nak jaga nak buka mata tengah hari buta nak belajar tajwid Ustaz. Tapi Allah bagi kekuatan boleh duduk dengar kuliah Ustaz. InsyaAllah Mak Aruf, kalau kata nanti saya buka malam lah, tengoklah macam mana. Ustaz ingat saya dah banyak faham, rupanya banyak lagi saya tak faham. Banyaknya tajuk dalam Al-Qurannya Ustaz. Ya banyak. Macam tadi lah, pagi tadi punya cerita. Mat Farqi saya tak diajar tentang Mat Farqi, saya diajar tentang Mat Lazim Kalimi. Gitu duk fikir Mat Farqi benda ni. Buka saya saya pada hujung ke hujung, buka saya duduk sini. Bagi ayat baru nampak. Saya kalau sebut macam tu saya tak nampak, tapi bagi ayat. Sebab tu saya kata, kalau contoh ayat anda kata gini, ayat anda bonda kata begini. Bagi saya contoh. Saya nampak. Kalau tak bagi saya contoh, tak nampak dia. Ya. Hari ni Isnin. Lagi tak nampak dia. Tapi bila bagi ayat, ini dia. Ini duduk dalam Mat Lazim Kalimi. Itu yang jadi ini saya tahu cikgu. InsyaAllah mudah-mudahan. So ayah anda bunda muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk perkongsian pada petang ini saya halalkan segala-galanya dunia dan juga akhirat. Ambil, pegang, beramal dan sebarkanlah ia sebaik-baik mungkinnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan semuanya beroleh kefahaman pada petang ini, semuanya beroleh kefasihan, semuanya beroleh ketenangan untuk menerima akan ilmu-ilmu yang setiap kali ayah anda bonda pelajari, walaupun ilmu itu ilmu baru. Insya-Allah mudah-mudahan Allah kurniakan ketenangan pada ayah anda bonda sekedar penonton yang dimuliakan Allah untuk beroleh akan ilmu-ilmu tu. InsyaAllah kan. Saya tengok live saya pagi tadi tu kelakor enggak? Kan? Apa benda lah aku ni Mak Farqi, kau tak tahu. Saya soalkan balik diri saya lah. Apa Ustaz? Ya, ini kucing. Tak apa Ustaz, saya selalu je apa buku-buku tajwid yang Ustaz atau Ustazah ajar, walaupun saya dah banyak buku tajwid. Saya ni nak mudahkan orang. Saya bukan apa, saya nak mudahkan orang.
Kalau buku tajwid yang kat dalam ni kan dia banyak. Dalam buku tajwid kau banyak, tebal kan. Buku tu lebih kurang dalam 60 muka surat sahaja. 60 muka surat yang bercetak. 60 muka surat yang bercetak tak termasuk kulit dan juga ruangan page yang kosong, tak termasuk. So dalam tu 60 buku. Jadi bila kata kita nak bahaskan makhraj, okey ambil buku ni. Dah tahu dah ni makhraj. Ni cerita bab makhraj je. Jadi saya punya kerja ni saya pecahkan dia. Pecahkan penulisan buku tu kepada tajuk by tajuk. Kalau kata sekarang ni dalam pencetakan makhraj huruf. Okey, cerita bab makhraj dengan sifat je kat dalam tu sebab tu perkara asas, perkara tunjang. Kemudian yang keduanya, ni tentang nun sakinah pula. Buat sambil-sambil duduk-duduk datang ilham je buat, datang ilham je buat, datang ilham je buat. Okey, so insya-Allah tuan-tuan, sebab penulisan tu lebih kepada penulisan mudah faham. Okey, buku tu lebih kepada buku mudah faham. Dia senang kata nota ringkas lah. Nota ringkas untuk kita semua. Okey, untuk manfaat kita semua insya-Allah. Okey, sekali lagi saya halalkan segala-gala perkongsian yang telah saya sampaikan pada petang ini. Okey, ambil pegang, beramal, sebarkan ia. Mudah-mudahan kita beroleh kefahaman. Okey, beroleh kefasihan dan mudah-mudahan kita beroleh keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan risau, jangan takut. Jangan takut, jangan risau, jangan berputus asa dalam soal kita nak belajar untuk memahamkan tentang makhraj dan juga sifat huruf ni. Sebab lama kelamaan sebab ini baru kita alif ba ta tha jim ha kha dal zal baru 8 huruf. Baru 8 huruf. Sebab kita ada 28 kan semua sekali kan, 28 ke 29 huruf-huruf hijaiyah, baru 8 huruf. Kita ada 20 lagi huruf yang kita nak bahas dan ianya akan berulang-ulang. Jahrun, hamz jahrun, syiddah, tawassud, rakhawa, istifal, isti'ala, infitah, itbaq, ismat, idlah. Dia akan berpusing-pusing kat tu. Lama kelamaan saya yakin dan saya percaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah ayahanda bonda muslim muslimat yang dimuliakan Allah dapat memahaminya dengan baik, dapat menguasainya dengan baik. Semuanya atas izin Allah, sekiranya ayahanda bonda meletakkan di dalam hati masing-masing kejituan, komitmen, kesungguhan yang mendalam, insya-Allah pasti dapat. Okey, walaupun di peringkat usia yang dah berusia tidak menjadi masalah. Kerana apa? Kerana ilmu tidak ada sempadan, tidak ada tahap usia. Pekerjaan ada tahap umur. Nak masuk tentera 18 sampai umur 21 tahun. Lebih daripada tak boleh buat. So begitulah ayah anda bunda muslim muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Soal menuntut ilmu, dia tak ada had umur, dia tak ada lingkungan waktu ke apa, tidak. Kerana ianya berterusan sehinggalah penamatnya nanti kematian kita. Itu dia tuan-tuan. Okey? Kematian kita itulah penamatnya saat kita menuntut ilmu, dan apa yang telah pun kita belajar itulah yang nanti yang kita akan jadikan bekal, yang kita jadikan dia sebagai bekalan untuk ilmu yang bermanfaat yang besok akan dipersoalkan di alam barzah besok, yang akan dipersoalkan di akhirat besok, tentang ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Okey, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, Allah rahmati pertemuan kita, Allah berkati perpisahan kita, Allah redai akan segala yang telah pun kita laksanakan pada petang ini. Jazakumullahu khairan jazah kepada sidang penonton. Sebelum saya mengundurkan diri, terlebih dahulu saya menyusun 10 jari, memohon ribuan kemaafan atas keterlanjuran kata. Bagi salam. Assalamualaikum. Okey, saya menyusun 10 jari. Okey, memohon ribuan kemaafan di atas keterlanjuran kata, keterlanjuran bicara saya, yang mana mungkin tanpa saya sedari telah pun menyinggung perasaan hati tuan-tuan puan, ayah-ayah, bonda-bonda, dengan apa yang telah pun saya sampaikan pada petang ini. Saya menyusun 10 jari memohon ribuan kemaafan, kerana segala yang baik itu adalah datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu adalah datang daripada kelemahan diri saya sendiri sebagai hambanya di atas muka buminya ini, yang sering kali tidak lari daripada kesilapan, tidak lari daripada kelalaian, tidak lari daripada melakukan kesalahan, dan juga tidak lari daripada melakukan dosa. Saya memohon ribuan kemaafan sekali lagi daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki saya. InsyaAllah mudah-mudahan segalanya saya halalkan. Jazakumullahu khairan jazah di atas kesudian ayah anda bonda muslim-muslimat tuan-tuan puan meluangkan masa di petang hari untuk bersama-sama saya di dalam segmen Sembang Tajwid, santai tapi sampai. InsyaAllah kita akan akhiri pertemuan kita pada petang ini dengan tasbih kifarah dan suratul asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Akhir kalam. Salam ceria, salam hormat, salam kasih, salam ta'zim, salam sayang, salam rindu daripada Ica sekeluarga. Sebab daripada Ica Mati-mati Ica sekeluarga. Neraka. InsyaAllah kita akan bertemu lagi Kita akan tunggu lagi di lain masa, di lain masa, di lain waktu. di lain waktu. Nenek-nenek, Nenek-nenek, atuk-atuk atuk-atuk terbaik. terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan jumpa lagi. Balik.